Tak jelaskan. Ya. Dengar insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Tak mahu lewat sikit, kita ada program dengan anak. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan pada kita pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu majlis yang untuk sama-sama kita berbincang-bincang berkenaan dengan beberapa perkara yang saya letakkan sebagai kebangkitan. Dan kalau kita lihat daripada apa yang berlaku di atas muka bumi ini, maka kita telah pun menghampiri 100 tahun 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Malahan sebahagiannya kata kita dah pun masuk 100 tahun. Jadi di sinilah kita menggambarkan bahawa setiap 100 tahun akan berlaku satu tajdid, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud berkenaan dengan kebangkitan itu, Nabi menggambarkan kepada kita, innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Jadi hadis ini adalah merupakan satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang lah, termasuklah Abu Dawud, termasuk Al-Hakim dan sebagainya. Allah menggambarkan kepada kita tentang sesungguhnya Allah akan membangkitkan, innallaha yab'asu li hadhil ummah, pada umat ini, ala ra'sin, di atas setiap permulaan kepala, ra'sin ni kepala, ra'sun ra'sin kulli mi'atas sanah, setiap 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, iaitu mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi kita lihat Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa Nabi menggambarkan kepada kita dengan wahyu Allah ini, iaitu akan ada satu kebangkitan tajdid, dan kita telah pun menghampiri kebangkitan itu. Dan kebangkitan itu adalah merupakan kebangkitan yang total, Cumanya kan kita nak tengok sedikit mungkin sebelum kita cerita tentang kebangkitan ni, bagaimana Nabi menggambarkan zaman yang berlaku itu adalah merupakan zaman-zaman yang akan membawa kepada satu yang susah payahlah. Para ulama sepakat, para ulama sepakat bahawa sebelum kedatangan Dajjal, sepakat maknanya jumhur lah, jumhur. Mungkin adalah seorang dua yang tak sepakat. Para ulama jumhurnya mengatakan bahawa Dajjal tidak akan keluar sehinggalah munculnya Al-Mahdi. Ini dari sudut kesepakatan jumhur lah, kebanyakan adalah yang kata sebaliknya.
sikit sangat. Dan tertakluknya Konstantinopel serta Romawi. Dan ulama juga sepakat, ni jumhur, ni hampir ijma' lah, bahawa Al-Masih tidak akan turun ke bumi melainkan Dajjal dah keluar. Dan mereka sepakat juga bahawa di akhir selepas Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj akan akhirnya, maknanya yang paling jahat ni Ya'juj Ma'juj dari sudut ganas itu kan, akan dihabiskan setelah Al-Masih membunuh Dajjal. Isa membunuh Dajjal. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, sekiranya kita berpegang dengan pandangan ini, maka kebangkitan bermakna Al-Mahdi akan keluar dulu. Al-Mahdi akan keluar dulu. Dan sebelum Al-Mahdi keluar, perkara yang perlu kita rasa di sini ialah pendokong-pendokong Al-Mahdi akan keluar dulu. Pendokong-pendokong Al-Mahdi akan keluar dulu. Dan pendokong-pendokong Al-Mahdi ini, mereka lah yang akan menjadi orang yang mempertahankan Islam, yang akan membawa Islam ni kepada kemenangan. Jadi sebab itulah kita nak sebut pada hari ini, tanda-tandanya pun dah ada dah. Bagaimana yang Nabi gambarkan dalam hadis Imam Ahmad itu, dia kata kan, ikatan Islam akan terputus satu demi satu, dan setiap kali terputusnya itu manusia akan bergantung kepada yang berikutnya. Yang paling awal ialah al-hukmu, hukum. Yang paling akhir sekali adalah solat. Jadi kita lihat hari ini hukum itu dah terputus dah. Kita tak ada dah hukum yang menyeluruh, tak ada dah. Macam zaman Osmaniyah tak ada dah. Kalau ada pun sikit-sikit je, nikah kahwin, mati kan, ada kan. Waris ada kan. Mati, waris ada. Yang lain bercampur-campur. Sebutlah bidang apa. Politik bercampur, education bercampur kan. Yang ada ibadah-ibadah yang ada, yang secara khusus tu, itulah, itu pun ada bercampur juga. Dan yang terakhir ialah solat. Dan kita melihat solat pun sekarang kena kacau. Kena kacau solat ni kan. Ada saya pergi semayang di masjid kami musafir di Pahang. Tak mahu tersebut pula negeri. Di kampung lah, di sebuah kampung. Tak semua, di sebuah kampung lah. Dia semayang tu jarak sampai 2 meter. 2 meter, tengok 2 meter jarak semayang jamaah, semayang asar. Masa tu kami nak solat. Kami solat kat luar lah kan. Musafir tak boleh masuk, musafir kena solat kat luar. Tak apalah, solat kat luar. Tengok 2 meter. Sedangkan dalam mazhab kita ni tak boleh lebih daripada 3 hasta. 3 hasta. Ini 1 hasta daripada sini sampai sini kan. Jadi kalau lebih daripada 1 hasta tak dikira sebagai jamaah. Tak dikira sebagai jamaah. Jadi maknanya kalau kita tengok, bila 2 meter tu dah lebih sangat lah. Maknanya batal sembahyang jamaah tu. Tak ada apa kan. Tak kira jamaah kan. Jadi solat pun diganggu. Itu belum. Dulu kita tahu solat khusyuk diganggu kan. Berapa ramai yang khusyuk kan. Khusyuk ni pun satu masalah juga. Kemudian sekarang ni solat jamaah kan. Jadi maknanya solat pun telah mula nak terputus. Sampaikan sekarang ni tuan-tuan, sebelum ni pun dalam keadaan ada program, ada banyak benda dekat dalam masjid buat macam-macam tu, pun orang tak ramai solat. Pernah dikeluarkan kenyataan oleh JAKIM dululah kan, banyak tahun lepas, yang semayang 5 waktu sehari semalam tak sampai 20% di Malaysia. Tak sampai 20%. Cuba kita tengok kan. Yang semayang 5 waktu sehari semalam sebelum ni lah kan, lepas dah kena PKP ni lagilah tak ramai. Maka solat pun nak kena, dah kena dah pun, dah kena. Hanya orang yang betul-betul jaga je jaga. Malah orang yang betul-betul jaga nak pergi semayang pun tak boleh semayang, tak boleh pergi dah. Kita nak pergi pun kadang tak boleh pergi. Kenapa? Ada macam-macam lah requirement tambahan dia. Jadi maknanya tanda pertama bahawa kebangkitan itu berlaku
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, ialah ummah akan hilang kepimpinan. Itu tanda pertama. Maknanya tak ada dah Amirul Mukminin, tak ada dah. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin bahagian-bahagian tertentu. Mungkin pemimpin NGO ada, pemimpin persatuan ada, kan. Jadi, dan Amirul Mukminin ataupun ummah tak akan kehilangan kepimpinan ini, dia akan sampai satu tahap kecil-kecil ni pun dicantas. Jadi bukan kepimpinan, bukan kepimpinan parti politik, bukan. Bukan parti politik, tapi kepimpinan siasah Islamiah yang mana memimpin dan mengurus ummah secara keseluruhan. Yang mana di dalamnya ada unsur tarbiyah, ada unsur dakwah, ada unsur akhlak, ekonomi, ada hukum, ada peraturan dan sebagainya lah, termasuk jihad dan pengorbanan. Jadi satu tanda yang besar ialah hukum dah jatuh, dah tak ada dah, maknanya yang sempurna, yang syumul. Yang syumul letak. Jadi ini tanda besar. Dan dah berlaku dah hampir 100 tahun. Dan tanda akhir dalam hadis tadi ialah solat. Dan solat pun dah menjadi hampir tak ada lah ni. Kan mungkin lepas ni tak ada dah. Apabila orang dah mula gabungkan solat Islam campur Kristian campur Yahudi. Besok akan berlaku Islam, Yahudi, Kristian gabung solat. Solat sama-sama. Mengiktiraf Tuhan-Tuhan agama masing-masing, kerana alasannya milah Abraham, sistem agama Abraham. Jadi bila dah sampai hak tu, main solat terputus. Solat dah terputus. Jadi maknanya bila dah solat menjadi alat syirik, putus. Bila berlaku tu? Sekarang dah berlaku dah. Dekat UAE dah berlaku dah. Orang Yahudi campur dengan orang Islam, campur orang Kristian, semayang sama-sama. Orang Islamnya bukan semayang macam biasa tu, semayang betul-betul macam orang Yahudi tu kan. Semayang macam tu. Saya nampak dah videonya, ada kawan hantar video. Dia kata dah berlaku dah, Ustaz, dah berlaku, tunjuk video lah. Subhanallah. Jadi maknanya putus sembahyang ni akan berlaku dah ni. Dah berlaku dah mula berlaku. Jadi bayangkan dalam hari ni pula ada pula satu parti yang namanya Parti Bangsa Malaysia. Saya terpaksa sebut sebab benda ni dah disebut oleh ramai orang. Parti Bangsa Malaysia ni anak-anak muda kononnya nak dapatkan satu ilham baru, direct baru, itu semua tu dajal. Sebab apa saya sebut macam itu, minta maaf saya sebut. Anak-anak muda ni kan senang aja saya sebut. Kalau betul-betul dia nak berjuang, kena betulkan diri dulu. Kena betulkan diri dulu. Jangan ikut arahan pemimpin politik yang dekat belakang. Kita akan ikut acuan yang sama. Kita nak betul-betul, jangan ikut pemimpin yang belakang, yang kat belakang nampak macam baik kan. Tapi semua duit. Kemudian dia punya tema pula Great Reset 2030. Tema dia. Jadi dia nak test the market. Test market. Nak test market. Kalau semua orang senyap, UAE pun dah ikut, pelajar UAE pun dah ikut, pergi mana? Cuci kuil. Bukan kata tak boleh tolong cuci. Tapi cuci kuil tu, hati kita rasa lain sikit lah. Tempat ibadah tu, Rasulullah SAW suruh kita apa? Bila lalu tempat orang sembah berhala ni, Rasulullah SAW suruh kita kutuk dia. Tapi bukan kutuk cakap kat dia, dalam hati, supaya kita ni tidak terpikat dengan dia. Lalu tu tengok, pandang dengan pandangan benci, syirik, pandangan benci. Bukan kita cakap dengan dia, tak bagus apa dah, itu kita cek gaduh dah. Kita tak nak gaduh-gaduh ni. Kita nak yakinkan hati kita. Bila kita tengok kuil, maksiat ke makruf? Dalam hati kita berkawan beriman, maksiat, mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Siapa yang tengok mungkar kena cegah dengan tangan, tak boleh dengan lisan, tak boleh dengan hati kan. Jadi kita lihat hari ni
kita pergi cuci tempat nak semayang. Jadi tak kenalah. Sebenarnya saya tak nak bagi fatwa apa-apa, tak nak bagi sebab fatwa kita tanya mufti. Nanti mufti kalau fatwa yang lain kita pun tak tahu. Sebut jadi tanya orang yang alim lah, kan. Sampai sebut kat sini, kan, dah masuk dah pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa, kan, bersama dengan Great Reset 2030 untuk nak bersama-sama dengan mencuci tempat semayang, tempat ibadah. Saya rasa Ustaz Muhib ada sentuh benda ni. Saya tak sentuh dah, biar dia sentuh lah, tak apa. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah SWT, nak sebut kat sini, sembahyang pun telah dicantas sekarang. Sebab tu apabila besok Kristian, Islam, Yahudi bersama-sama sembahyang serentak, maka itu maknanya sembahyang dah runtuh. Secara umum dah runtuh. Yang tinggal orang yang tak nak ikut je. Yang tak nak ikut ni minoriti. Maka itu tandanya, kan, kedatangan Al-Mahdi telah hampir. Kenapa? Umat Islam akan pecah. Kenapa pecah? Kerana yang semayang bersama dengan syirik, yang semayang mentauhidkan Allah tu, dia akan pecah. Jangan sampai jadi kat Malaysia lah kalau boleh. Jadi sekarang ni kita lihat tanda-tanda akhir itu pun dah ada. Tanda-tanda akhir itu pun dah ada, dan di sinilah kita lihat bagaimana, kan, kemungkinan besar, kemungkinan itu, maka Al-Mahdi akan keluar dalam masa yang terdekat. Wallahu alam. Sebab itu tuan-tuan pemerhati Allah, nak sebut kat sinilah, kita pun tahulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana keadaan mereka yang keadaan kebangkitan Mahdi ini ialah apabila antaranya matinya khalifah dan sebagainya. Kita akan cerita tentang Mahdi ni satu di malam lah, bukan siang. Pagi ni kita nak cerita pasal tu, cerita pasal, kan, apakah yang dimasukkan dengan kebangkitan itu. Maknanya kebangkitan ni bukan orang ramai-ramai demonstrasi, kan, saya tak mau Great Reset, saya tak mau ni, bukan. Kebangkitan tu bukan kita ramai-ramai demonstrasi, ramai-ramai rusuhan, bukan. Itu bukan. Ramai-ramai lawan kerajaan, bukan. Sebab kita bukan nak lawan kerajaan. Ini saya ulang sekali lagi. Kerajaan hari ini sedang diserang oleh antarabangsa international. Dia tengah test market ni, idea Great Reset ni, pemuda boleh terima tak? Pemuda boleh terima tak Great Reset? Tak habis lagi kuliah saya on Great Reset, dia dah umumkan nak buat parti. Tak habis lagi. Tapi alhamdulillah kita dah start, jadi orang dah faham sikit. Jadi tuan-tuan pemerhati Allah, saya nak sebut sini hadis ini, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'sin kulli mi'atas sanah may yujaddidu laha dinaha. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa akan berlaku satu tajdid, kebangkitan, dan kebangkitan yang akan datang ni daripada peristiwa ni, kita nampak kemungkinan besar kebangkitan Islam secara menyeluruh, dan ini juga diakui oleh musuh-musuh Islam, dan mereka juga bergiat untuk nak membentas kebangkitan ini. Tapi dia tak boleh buat apa-apa sebab Allah nak suruh bangkit. Maka kita nak kena faham apa hakikat kebangkitan. Sebab sebelum Mahdi keluar, kena orang-orang yang nak bersama Mahdi keluar dulu. Itu sunnah dia macam itu. Mahdi keluar, tiba-tiba tak ada orang nak sama dengan dia. Ada, cumanya tidak ramai. Maka hakikat kebangkitan saya tak sebut semalam sebahagiannya. InsyaAllah kita akan cuba habiskan pada hari ini. Kan, yang pertama sekali ialah kebangkitan kita. Saya tak nak sebut orang lain. Kita bersama dengan al-iman wal amal. Iman dan amal. Amal yang iman. Ada orang sebab apa? Marilah kita fikir atas iman dan amal. Betul itu. Itu kebangkitan pertama. Iman dan amal. Al-iman, kerana Allah gambarkan dalam suratul Asr. Kalau berlaku kesusahan, bencana, kita nampak bencana baru kita nampak dia kesusahan. Kan? Kalau biasa kita tak nampak. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan, kerana tangan-tangan manusia. Jadi kerosakan, fasad. Maka bencana ini adalah fasad.
yang berlaku, salah satunya, kan. Dan bencana ini akan kena semua orang, kan. Wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, peliharilah kamu daripada ujian, daripada fitnah, daripada balak bencana yang tidak hanya menimpa pada orang yang zalim sahaja, semua orang kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahawa azab Allah itu amat hebat. Baik, jadi yang pertama sekali, fasad ialah kerosakan ialah bila kita tidak bangkit bersama iman. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, al-iman wal amal wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Yang pertama. Dan sebab itu kita kena tengok balik. Jadi untuk ini, maka dalam konteks prosesnya kita kena faham satu terminologi yang disebut tarbiyah zatiyah. Satu terminologi yang disebut tarbiyah zatiyah. Apa tarbiyah zatiyah ni? Kan bahasa Indonesia tarbiyah mandiri. Kalau bahasa kita apa? Tarbiyah diri kita, kan? Tarbiyah diri kita. Jadi yang pertama sekali ialah al-iman wal amal. Apa maksud iman? Cara ringkas, yakin kita pada Allah. Cara ringkas, yakin kita pada hari akhirat, yakin kita pada rukun-rukun iman tu, al-yaqin. Iman kita kata yakin. Jadi kita nak tanya diri kita, sejauh mana yakin kita pada Allah dan sejauh mana amalan tadi. Sebab itulah di sini kita nak kena rasa bahawa, kan, kebangkitan iman ini nombor satu. Dan iman ni bermula dengan mana? Saya sebut dalam kuliah subuh tadi dengan anak-anak, iman bermula dengan kenal Allah. Wajib kita kenal Allah. Kenal Allah ni bukan sunat, wajib. Macam mana nak kenal Allah? Kita kena kenal Allah dengan perbuatannya, sifatnya, namanya, dan kemudian kita mentauhidkan Allah. Ini nombor satu. Main nombor satu, kebangkitan untuk kita mentauhidkan Allah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kita akan terlibat dalam syirik. Jadi ini jangan main-main. Mentauhidkan Allah ini golongan muwahhidun. Orang yang mentauhidkan Allah ini, maka inilah golongan yang akan menjadi bersama dengan Al-Mahdi. Jadi sebab itu tuan-tuan dan Allah, kita ada orang Islam, kita ada orang munafik, kita ada orang beriman, ada orang kufur. Jadi kita lihat ini, proses kebangkitan mesti bermula dengan mentauhidkan Allah. Maka macam mana nak mentauhidkan Allah? Kita kena tengok semula kalimah syahadah kita. Kalimah syahadah kita kena tengok semula, tuntutan syahadah, rukun syahadah, perkara yang membatalkan syahadah. Bukan kita nak bagi fatwa orang lain tak ada iman, bukan. Bukan kita nak bagi fatwa orang lain kafir, bukan. Kita nak tengok diri kita ada tak ada. Takutnya kita semayang tapi kita buat benda yang membatalkan syahadah kita. Jadi kebangkitan yang pertama, kebangkitan iman. Ini penting kita nak kena rasa. Dan untuk kita bangkitkan iman tadi, kita kena benar-benar membina, kan. Pertama sekali, jiwa kita kena bersih. Jiwa kena bersih. Kalau hati kita masih lagi minat dengan cerita Korea, ibu-ibu, kalau cerita Indonesia, yang drama-drama, cerita Melayu, drama-drama tu, cerita Filipino tu, kan. Hati kita masih cenderung kepada game, main game tu. Hati kita masih cenderung tengok movie, seronok tengok movie, masih cenderung. Hati kita masih cenderung dengan mungkar dan maksiat menjadi satu kesukaan kita. Maka hati kita belum bersih lagi. Itu nombor satu. Kita nak tahu hati kita bersih macam mana? Tengok kegemaran kita apa. Kegemaran kita kalau terputus daripada iman, terputus daripada Islam, kan, maksiat gitu, kan, maka maknanya kita tak boleh, tak bersih lagi lah. Kena bangkit lagi, kena buat lagi, kena bersih lagi. Macam mana nak bersih, panjang kita lah. Kalau cerita tu tak sempat habis tajuk kita ni. Jadi sebetulnya yang pertama, bersihkan hati. Makan, jaga makanan. Makanan jaga. Hari ni macam-macam jenis makanan. Tak lama lagi keluar makanan yang apa dia panggil? Zero meat ke apa? Zero chicken. Zero chicken. Kita ada apa ni?
abang-abang kita kat sini ni kan. Mungkin kita boleh buat interaksi kot ha? Kita buat interaksi supaya alive sikit. Macam mana? Doktor. Kita ada doktor, kita ada ustaz kan? Jadi maknanya bila cakap tu kita boleh interaksi lah kan. Tambah ke kan, ataupun nak ni. Jadi selalunya seorang-seorang buat kan. Hari ni ada ni je, rugilah kita tak manfaatkan orang yang ada sini kan. Kita pakai ni yang nak nampak jauh kan. So macam mana? Apa komen? Macam mana kita bangkitkan iman kita dalam konteks kehidupan ini? Kan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih sedikit pengisian ni. InsyaAllah memang macam Ustaz sebutlah malam tadi juga tak dapat tidak memang kita tunggu. Boleh dengar tak orang sana cakap? Ni. Dia kena dengar juga. Tak betul. Tak sini dia boleh. Bermula pada diri kita lah. Jadi macam bila semua tadi pun Ustaz sebut dengan anak-anak ni, bagaimana setiap individu perlu ada perjuangan. Dengar tak dengar Boleh dengar tak jelas. Oh pakai ni lah. Pakai ni. Sebenarnya Ustaz sebut kan, macam kita pun semua maklum, maknanya sesuatu proses perubahan harus melalui proses yang betul. Jadi dalam konteks kita sekarang ni melihat kepada perjuangan situasi akhir zaman, tak dapat tidak kita kena betulkan diri kita dulu lah Ustaz. Jadi Ustaz kata bagaimana setiap individu di kalangan kita perlu disetting balik tentang perjuangan. Semua orang saya rasa, saya yakin, anak yakin mesti ada perjuangannya dah. Dah ada perancangan tahunan dan sebagainya dalam konteks perjuangan diri. Tapi dalam konteks kita berhadapan sekarang, bagaimana kita nak set up balik secara jama'i lah individu tu sendiri. Contoh yang dah pergi tamrin ke kursus dan sebagainya ni, memahami apa yang disebut tentang tarbiyah, dakwah. Di satu lagi perkara pusat sebelum tadi tu. Jadi itu yang utama. Lepas tu lepas dah faham di kalangan sahabat-sahabat bagaimana kita nak bawa berkeluarga masing-masing, untuk dibawa bersama dalam perjuangan. Kalau yang ini kita dapat mulakan di kalangan kita yang beberapa orang, tu gabung beberapa orang, insya-Allah boleh kita teruskan dalam konteks yang lebih besar lah. Contoh nak mengislah masyarakat dan sebagainya. Sikitlah ni kekongsian. Allahu a'lam. Oh satu tak. Jadi kita melihat sebenarnya untuk okey ni rekod ni. Boleh dengar kalau saya kat jauh dengar. Testing. Suara. Oh. Baik. Jadi dalam hal ini kita lihat sebenarnya kita kata kebangkitan iman ni, kita jangan fikir iman yang mana kita seorang-seorang. Kebangkitan dia mesti secara bersama-sama. Sebab dalam tarbiyah dia perlukan kepada suasana. Jadi iman ni ialah suasana. Dia bermula dengan ilmu, kemudian selepas itu kita membentuk suasana. Suasana yang boleh menyentuh hati. Jadi iman ni ialah suasana yang menyentuh hati, yang boleh menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kita ke mana sahaja kita kena sentiasa tingkatkan suasana imaniyah tadi. Selain daripada latihan-latihan zikir, latihan-latihan berfikir, kan, latihan-latihan nak hubungkan segalanya dengan Allah, kan, kena ada suasana bi'ah. Dipanggil bi'ah tarbawiyah. Apa maksud bi'ah tarbawiyah ni? Bi'ah tarbawiyah ni ialah suasana yang mendidik hati kita, sehingga hati kita ni akan kenal Allah. Hati kita ini akan dekat dengan Allah. Jadi kita lihat hari ini masalahnya ialah bila kita seorang-seorang. Sebab tu kita kena cari orang yang kuat imannya. Kalau tengok ni kuat iman, kita pergi. Apa tanda orang tu kuat imannya? Kan, antaranya ialah dia mudah berzikir contohnya, mudah baca Quran, mudah buat baik. Itu tanda imannya kuatlah, contoh. Kemudian tarbiyah zatiah ni juga, dari sudut keimanan ni juga kita nak kena rasa, nak tengok. Tadi tu kita kata tengok dosa kita, kan, dosa kita cenderung kita
kita cukuplah futur, cukuplah jatuh kita, lemah kita itu dengan cenderung kepada maksiat. Cukup kita cenderung pada maksiat tu, iman lemah dah. Bila buat maksiat, iman terputus. Jadi bila cenderung pada maksiat, cenderung kepada sesuatu maksiat lah, tak kira maksiat apa, cenderung kepada game, main game yang melalaikan game. Cenderung pada game tu cukup iman lemah, futur. Jadi bila buat maksiat, terputus. At that time terputus, iman terputus. Sebab kita buat maksiat depan Allah. Bila buat maksiat depan Allah, iman terputus. Jadi ini kita kena tengok balik keadaan yang ada pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita buat tak sampai, amal hati kita tak sampai. Kita buat ibadah zahir, hati tak ikut. Itu juga tanda hati kita kotor dan iman kita lemah. Contoh kita solat, cuba kita tengok dalam solat tu berapa persen yang khusyuk, berapa persen yang ngantuk yang lalai contohnya, berapa persen yang jadi kita kena kira hati, tengok. Jadi begitu juga dengan sedekahnya, puasanya. Amal hati berjalan tak? Kalau amal hati kita kurang berbanding amal zahir, maka hati masih lagi lemah ataupun masih lagi tidak bersih. Ini nombor satu. Jadi kebangkitan hati ni, kebangkitan hati, ini nombor satu yang kita kena tengok. Ini namanya kebangkitan yang dimasukkan innallaha yab'asu li hazil ummah ini. Kebangkitan umat ini dia bermula daripada kebangkitan iman. Kita nak kena rasa. Jangan kita ingat, oh aku tunggu Imam Mahdi datang lah, okey dah, confirm dah kan. Jadi kemudian ataupun kita kata kita prepping kan, kita ada kuda, ada panah, ada apa, ada makanan, cukup dah, tapi iman kita tak ada. Jadi kita tak akan bersama dengan dia, tidak akan terpilih, tidak akan bersama. Al-iman. Sebab tu iman ni kena betul-betul bersih, jujur hati kita kan, siddiq kan. Jadi kita tengok amal hati. Jadi nak tahu iman, kita tengok amalan hati kita. Amalan hati kita ni, adakah amalan hati itu amalan yang hati kita ni soleh ataupun macam mana? Contoh contoh salah satu dosa kan, kita masih lagi ada dendam dengan manusia, itu dosa. Itu amalan kan, yang dosa, amalan hati yang berdosa, amalan dosa. Kita masih lagi rasa dendam ni apa? Kita simpan kemarahan pada orang. Kita marah kat orang, kita simpan kemarahan, itu dendam. Ada dengki. Dengki ni apa? Saya suka tengok orang jatuh. Orang tu lebih daripada kita dengki kat dia, kita suka dia jatuh contoh. Jadi amalan hati ni kita kena tengok. Kalau amalan hati kita bertambah, maka maknanya hati kita bersih, iman kita bersih. Sebab tu di akhir zaman kan, tazkiyatun nafs, golongan yang menang ni golongan yang mementingkan amalan hati. Bukan namanya tinggalkan amalan zahir, tak. Amalan zahir buat juga, tapi amalan hati itu berlaku bersama amalan zahir. Sembahyang, bukan sembahyang aja, sembahyang yang khusyuk kan. Sedekah, bukan sedekah saja, sedekah yang ikhlas. Ikhlas tu amalan hati. Jadi kita tengok nombor satu, kebangkitan al-iman, maknanya kebangkitan amalan hati kita untuk mencari redha Allah. Jadi ini nombor satu. Maknanya Mahdi nak keluar ni kan, bila-bila, apa tanda dia? Contohnya kemungkinan besar kalau Allah izinlah kan, berlaku peristiwa kematian King Salman contohnya. Jadi itu salah satu tanda yang ulama-ulama sebut kan. Jadi kalau Allah izin, itulah tandanya, tiba-tiba bangkit dah dia. Kalau kita tak jaga hati kita, memang kita akan tertewas. Sebab tu sebenarnya penyakit hati inilah yang menyebabkan kita kalah dengan Dajjal. Dajjal dia akan tembak hati kita dulu. Sesat datang daripada hati, kufur datang daripada hati. Dia mula kat situ dulu kan. Bila kita dapat tengok hati kita, sebab tu kita nak kena muhasabah hati kita ni. Hati kita kena muhasabah. Dan kalau hati kita diperbaiki, hati kita meningkat, amalan hati yang baik, yang soleh tadi, maka kita akan kuat. Ini nombor satu. Jadi kebangkitannya lah kebangkitan al-iman wal amal. Iman, amal yang kaitan dengan iman, itu kebangkitan pertama. Jadi sebab tu kita nak kena belajar untuk kenal Allah. Belajar untuk kenal Allah. Anak-anak pun kita kena kenalkan Allah. Kita ada anak-anak tak kenal Allah, berdosa kita. Kita berdosa pada dia dan kita berdosa pada Allah. Allah bagi amanah, kita tak kenalkan Allah pada dia kan?
Baik, yang kedua ialah kebangkitan kehidupan akhirat. Nombor dua, dia sebut semalam, kebangkitan kehidupan akhirat maknanya hidup ni Al-Mahdi Isa, dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai fokus dia. Sebab tu dia boleh runtuhkan sistem jahiliah. Dia boleh runtuhkan sistem jahiliah. Dia boleh tinggalkan jahiliah. Jahiliah ni apa? Jahiliah ni segala perkara yang bertentangan dengan Allah, Islam tu jahiliah lah, kan? Secara umumnya, kan? Jadi dia boleh tinggalkan ekonomi yang ada riba, dia tinggalkan. Pendidikan yang sekular, dia tinggalkan. Maknanya solid dalam hati dia tinggalkan. Dia ambil akhirat daripada dunia, kan? Pendidikan yang sekular ditinggalkan. Hati dia tak boleh terima, kan? Ekonomi yang ada riba dia tinggalkan. Dia amalkan ekonomi yang tak ada riba, kan? Contoh, kan? Kemudian pergaulan sosial, kemasyarakatan yang bermuka-muka. Apa maksud bermuka-muka? Kalau dengan yang berada, dengan orang kaya, kita jaga dia. Orang miskin, kita biarkan dia, kan? Kalau pemimpin, kan, buat salah, 1000 je denda dia, kan? Kalau rakyat, kan, bukan buat salah, tak tahu, terbuat salah 50,000 denda dia, kan? Kalau pemimpin tak jaga SOP, tak apa, oh minta maaf. Kalau rakyat, kan, bukan saja dia hukum, macam-macam kena. Jadi kita lihat hari ni sosial kita penuh dengan kemunafikan. Munafik. Pemimpin, siapa yang pandai berlakon, kan, siapa yang pandai berlakon, dialah pemimpin, kan? Depan kamera, kan, angkat barang, cuci tandas, cuci longkang, cuci cicak, apa sebagainya, unggas contohnya, kan? Depan kamera boleh ni, dia pemimpin, dialah pemimpin, kan? Sedangkan orang yang banjir itu ada yang makanan pun tak ada. Orang yang banjir itu ada yang, kan, dalam keadaan stres yang teruk, kan? Dahlah banjir, Allah izin dengan tak ada kerja, makanan pula, kan? Jadi hari ini sistem yang ada pada manusia yang korup, dia tinggalkan, dia sanggup tinggalkan. Tak mau dah ambil pemimpin yang korup. Apa pemimpin yang korup? Korup ni bahasa hari ini rasuah. Tapi sebenarnya korup bukan rasuah dalam Islam. Korup ni maknanya mereka yang tidak menjunjung perintah Allah, itu korup lah. Yang tidak bertakwa, korup lah. Jadi pemimpin yang tidak bertakwa, yang boleh, kan, boleh bermuka-muka, kan? Jadi depan orang baik, belakang orang, kan, setan, kan? Ceritalah lebih kurang, kan? Jadi apabila kita melihat bahawa kebangkitan kehidupan mukmin ialah mereka melihat akhirat, maka dunia yang menipu ni tidak berada dalam hati dia. Jadi memang Allah akan uji kita dengan bencana, macam-macam bencana. Macam-macam bencana ni kita akan depan ni. Tak sempat kita nak buat macam-macam, satu-satu akan ada bencana. Bencana banjir pun kita dah nampak susah. Kita dengar banjir seluruh Malaysia, banjir, kan? Jadi ada macam-macam cerita lah banjir ni, kan? Itu tak termasuk lagi yang tanah runtuh dan sebagainya. Jadi bila kita berhadapan dengan banjir, berhadapan dengan kesusahan dan sebagainya, maka sekiranya kita melihat dunia, kita pasti tewas dengan, kan, ujian itu, pasti tewas. Sebab tu kita melihat ujian, bencana, nampak susah, jangan nampak susah. Kita nampak itu ada, kan, ada hikmah, ada peringatan daripada Allah. Allah nak suruh kita reboot balik kita punya hidup ni, kan, untuk melihat akhirat. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu lakal minal ula, kan? Allah gambarkan bahawa akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih baik, lebih utama. Jadi kita nak kena tengok akhirat. Jadi kebangkitan akhirat. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, pada hari ini, mulai pada hari ini, kita kena ajar diri kita, kenalkan diri kita dengan akhirat. Apa dia kat akhirat? Yang pertama sekali, alam barzah. Kita kena tahu kita akan mati, bila kita akan mati. Katakanlah kita mati dalam seminggu 2 ni, apa kita akan buat? Katakanlah mati malam ni, katakanlah mati besok, apa kita buat? Kita bersedia tak kalau kita mati besok? Ya, mustahil tak kita mati besok? Tak mustahil. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik. Nombor 1, alam akhirat ni dia mula dengan pintu masuk ni, tu alam barzah, pintu masuk.
Lepas alam barzah kita tengok mahsyar pula, padang mahsyar, yaumul mahsyar. Lepas tu tengok pula syurga neraka. Syurga ni apa? Neraka ni apa? Hakikat syurga yang sebenar tak nampak. Kadang-kadang kita kata orang tu banyak ilmu pun kadang tak nampak. Dia masih pilih dunia kan? Yaumul akhirah. Ni kebangkitan kehidupan akhirat. Maka maknanya apa? Maknanya proses kita nak meletakkan matlamat akhirat sebagai matlamat kehidupan. Matlamat akhirat, matlamat kehidupan kita akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah daripada apa yang Allah anugerahkan dengan kehidupan dan kehidupan akhirat. Jadi nak sebut kat sini. Jadi nombor 2, nak bersama dengan al-mahdiyin, maka kita perlu hidupkan akhirat. Hidupkan akhirat. Kalau di Gaza kita tengok mereka tampal ayat surah At-Taubah. Merata-rata dia tampal. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan syurga. Kita kena tengok. Jadi nak kena trend dengan akhirat. Sebab tu kita nak kena nampak akhirat ni, maka amalan dunia ni kita hubungkan dengan akhirat. Macam mana nak jadi, macam nak buat akhirat sebagai matlamat kita? Bagi pandangan sikit. Macam mana nak proses? Macam mana? Syaban. Agaknya macam mana nak proses akhirat sebagai, kita ikut kita punya ni lah, kita punya imajinasi dengan kita punya sendiri yang kita buat. Macam mana jadikan akhirat sebagai matlamat kita? Akhirat tak nampak tak? Tak nampak tak nampak ya? Macam mana nak nampak akhirat? Susah. Kalau tak kita akan bercakap dengan teori. Kau nak buat. Macam mana buat? Kan? Tak ingat nama ni. Arif. Macam mana buat? Ni boleh guna kot rasanya. Boleh lah. Tambah-tambah lah. Kata ngantuk lah. Dah lah semalam bangun awal kan. Tidur lewat, bangun awal. 110, 111. Cuba tengok. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Macam mana? Ada orang sini nak bagi pandangan tak? Kat sini. Mana dia? Macam mana kita nak jadikan akhirat matlamat kita? Macam mana cakap? Hati kita nampak dunia, tapi akhirat matlamat macam mana? Betul. Macam mana nak buat semua soal Allah? Akhirat, nak nampak akhirat macam mana? Salah satu yang ulama cadang ialah kita banyakkan ziarah kubur. Ziarah kubur sekarang ni nak kena 2 dos juga. Ziarah kubur. Kamu ingat perkara yang membinasakan kehidupan, membinasakan kelazatan, al-maut. Ingat mati. Kan? Satu pergi ziarah kubur. Bawa anak-anak ziarah kubur. Ziarah kubur atuknya, kubur siapa kan ziarah. Ziarah dalam rangka nak ingat akhirat. Maknanya kita tengok orang tu, bayangkan orang tu, kalau orang tu kawan yang kita sayang, dekat dengan kita bayangkan dia masih hidup sama kita. Ingatkan balik peristiwa dia masa dia hidup sama kita. Ingat. Kemudian lepas tu kan kita bayangkan kalau kita berada kat dalam tu, dah habis dah, tak ada dah. Katakan balik kubur tu kita accident, meninggal dunia, macam mana? Jadi kena bayangkan. Jadi mengingati kubur, mengingati mati, mengingatkan akhirat, mengingatkan syurga, neraka. Syurga, kena tahu syurga. Bacakan hadis-hadis syurga pada anak-anak. Ni sekarang kena buat. Beli buku kitab-kitab tentang hadis-hadis syurga, neraka tu kan, baca, kemudian bayangkan kita berada di syurga kan. Maknanya kita kena start dah, sehingga kan dalam hati kita merasakan bahawa al-akhirah khairu wa abqa, ataupun laka minal ula, akhirat lebih baik dan lebih utama. Itu kebangkitan akhirat. Dia bukan teori. Ni bukan kita nak cakap teori ni, kita nak kena buat. Sebab Mahdi nak keluar kan, Dajjal nak keluar,
kan. Bencana makin banyak, kita makin susah kena ingatkan. Jadi salah satunya ialah kita ziarah kubur. Kubur ni ataupun ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit, pergi hospital, buat program anak-anak ziarah sakit. Ziarah orang sakit, bukan saudara kita pun tak apa, ziarah, bawalah hadiah sikit. Bawalah hadiah sikit pada orang, contohnya orang tua yang sakit tak boleh nak sembuh dah. Tak boleh nak sembuh, ataupun orang tua yang sakit, kita pergi kat dia, Assalamualaikum makcik, kalau boleh lah. Sekarang hospital tak boleh ziarah dah, dia dah potong lah ziarah, tak boleh dah, yang takut Covid ni. Ziarah orang sakit tak boleh dekat hospital, rumah. Ziarah orang sakit, ziarah orang yang telah kehilangan rumahnya, banjir, pergi tolong. Misi kemanusiaan ni dia bukan sekat nak tolong orang. Kemudian cerita saya ni kan, ada RM50 dalam kocik, contoh kan. Tak payah cerita lah. Ni tak ada kaitan dengan siapa yang hidup atau mati. Cuma tersebut je. Pergi hantar dengan stiker kan, muka dia sebesar-besar kotak tu, sama kotak muka dia kan, daripada persatuan sekian daripada. Jadi yang saya belajar dululah masa sama-sama misi kemanusiaan Aceh dulu kan, perkara yang paling penting sekali misi kemanusiaan ni, kita belajar daripada bencana alam tu. Paling penting. Bukan cuci kita buat, bukan tak buat, kita buat sambil kita fikir besarnya kuasa Allah, lemahnya manusia. Kita fikir kuasa Allah, bencana alam sekejap je. Rumah nak bina 10 tahun, kumpul duit nak bina rumah ataupun berhutang 10 tahun bayar, tapi Allah nak habiskan sekejap je kan. Jadi kita tengok, jadi bila Allah bagi disaster ni, the best time untuk kita nak reflect akhirat. Apalah sangat hidup kat dunia ni kan, akan sakit, akan binasa, akan susah, akan apa. Akhirat dalam syurga tak ada dah kesusahan. Kita reflect balik. Jadi bila kita melihat bencana alam tu, kita reflect akhirat. Jangan hanya setakat cuci je, puas hati. Memang kita puas hati kan? Sebab tu orang-orang bukan Islam pun jadi volunteers dia kata sebab apa? I feel satisfaction, I feel pleasure, satisfaction. Saya rasa puas hati dapat tolong orang. Rasa puas hati je, tak guna puas hati tu kalau tak boleh bawa ke akhirat. Tak guna. Orang kafir, dia tak ada akhirat. Dia kata saya tolong, dia rasa berbangga. Dia nak ambil gambar semua, rasa bangga tolong orang. Tu orang tak ada iman. Orang ada iman, tolong orang dengan rendah diri, tawaduk. Dan rendah diri, dia boleh cuci lantai, cuci apa semua, dan dia ingatkan akhirat. Dia tengok ini kalau dunia ni hebat macam mana pun, rumah banglo besar cantik sebelum banjir, masa lepas banjir habis, rosak contohnya kan. Ingat kalau kat akhirat esok dalam syurga Allah tak ada dah macam ni. Ni kat dunia je. Jadi kita hubungkan. Jadi kita tengok bencana, kita tengok orang sakit, kita tengok kematian, orang mati, dan kita juga tengok kubur. Ini antara benda yang boleh membantu kita untuk mengingati akhirat. Ini kebangkitan kita kena buat ni. Amalan ni kena buat dengan anak-anak ni. Anak-anak kita duk tengok cerita TV, cerita Ninja Turtle kan, bunuh hidup balik, bunuh hidup balik. Doraemon kan, perut dia keluar macam-macam. Magic, ada tengok Power Ranger kan, itu semua syirik. Anime Ustaz, Anime apa? Cakap jemput. Ya, ada unsur syirik, ada unsur syirik. Unsur syirik banyak sangat. Doraemon tu syirik tu, pun dia boleh keluar ni gitu kan. Alat untuk menyembuhkan, alat pergi masa depan, dia macam Tuhan. Magic semua tu kita faham, ini is white magic. Dia kata magic yang baik. Tak, dia latih anak kita berfikir adanya magic, sihir yang boleh diterima kan. Power Ranger, batu keluar, batu ke cincin ke apa kan. Power Ranger, power dia boleh kalahkan semua orang. Makhluk boleh kalahkan semua orang. Dari kaitan dengan Allah tak ada kait langsung. Jadi dia boleh bawa syirik. Sebenarnya dia punya training tu anak-anak kita. Jadi kita nak bawa balik anak kita keluar daripada syirik dalam tengok TV, keluar dari syirik dalam video game, kepada alam real. Ajak pergi kubur.
Ajak pergi kubur apa? Kubur kucing ni pun tak apa. Kubur kucing pun tak apa. Pergi tengok. Ingat tak kucing ni? Oh ingat. Blackie contohnya. Kucing dia kan. Oh sayang kucing. Ingat tak hidup sekarang dah tak ada dah kucing. Dia pergi mana? Dia dah mati dah di tanah. Kalau kita tak di tanah, kita jadi ada alam barzah. Dia tak ada alam barzah. Kucing pun ada alam barzah. Dia dah habis di tanah. Bincang kubur mati. Jadi anak, oh ya ke, betul, mata rasa dia. Jadi ini kita kena, kebangkitan akhirat ni kena berjalan dalam hidup kita. Dia bukan setakat kita baca syurga neraka, kita kena lakukan, laksanakan. Jadi bila sampai waktu besok isyarat tu nak pergi tu, jangan bagi contoh bagi contoh. Bila nak pergi, katalah Allah izin, kata ni kata saja. Allah izin Mahdi tahun depan. Ujung tahun depan 2022. Mula-mula headquarters One World Religion itu, kemudian tiba-tiba mati si Salman, King Salman, meninggal dunia, Allah izin. Lepas tu tiba-tiba ada kebangkitan di Madinah, di Mekah. Kebangkitan kat sana, tiba-tiba dia bangkit, kita tahu tu Mahdi. Tapi satu dunia perang dia. Satu dunia perang dengan Mahdi ni. United Nations hantar tentera dia nak perang dengan Mahdi. Ya. Kemudian kerajaan pun sama juga. Semua sama, semua perang dia. Ini sesat dia kata. Tapi tanda-tanda betul, dia lah dia. Dahinya luas, hidungnya mancung contohnya. Dadanya bidang, giginya rata cantik, adalah dia. Kemudian dia pula namanya ada keturunan rasul. Tengok, dan kemudian berlaku peristiwa Baidah pula, tenggelam kat Baidah. Semua tanda ada kat dia. Katalah betul-betul sungguh dia keluar kan. Tapi satu dunia hantam dia. Dia minoriti, bukan minoriti, sikit sangat kan. Jadi kita macam mana? Kita nak bersama dia ke, ataupun kita nak bersama dengan arus? Jadi masa tu kita akan dan kemudian ijma' pula, kata ijma' sekali. Ijma' pula kata sesat. Ini sesat. Sebenarnya yang benar ialah Muhammad bin Salman, ialah raja yang sebenar, pemimpin yang sebenar contohnya kan. Macam mana kita? Sanggup kita tinggalkan? Macam Nabi dulu, arah sahabat-sahabat, akidah, ni kata akidah. Sekarang kita kena hijrah. Hijrah pelan-pelan. Hijrah ni maknanya tinggalkan apa yang ada kat Mekah. Tinggalkan semua. Tinggal. Sanggup kita tinggalkan apa yang ada pada hari ini? Atau kita masih sayang lagi dengan kehidupan yang ada pada hari ini? Kita punya rutin kita kan? Pagi-pagi apa? Makan mengetih. Contoh mengetih, minum-minum. Petang-petang main bola, main game, tengok video, tengok apa, main-main. Kehidupan kita hari ni contohlah ataupun apa sajalah yang kita punya life. Sanggup kita keluar dari rutin tu, pergi bersama dia. Kalau kita tak sanggup, maknanya kita bersama golongan yang satu lagi. Nampak tak dia punya tu? Ini bukan setakat anti vaksin, anti kebenaran dia, sesat ni. Jadi samalah kita dengan Musa. Nabi Musa alaihissalam, dia lawan dengan Firaun. Kan? Firaun tu ke negara semua bersama Firaun, dia seorang kan. Lepas tu Bani Israel ada. Nabi Ibrahim dengan Namrud sama juga, dia seorang dia. Muhammad SAW pun seorang dia. Tapi kan berkembang lepas tu, kita dah keluar ni masih dah kembang, dah semua dah kenal. Sanggup dah. Jadi apakah yang menyebabkan kita sanggup bersama dengan kebenaran Al-Mahdi itu? Ialah akhirat. Bila kita sanggup tinggalkan kesenangan dunia dalam hati kita ni, bukan maknanya kita kena buang apa benda dalam sekarang ni, tak payah buang, tapi hati kita nak tinggalkan dulu. Jadi macam mana kita nak tinggalkan kalau kubur pun kita tak terasa, pergi kubur tak terasa apa-apa. Macam mana kita nak ingat akhirat? Hati kita ni. Macam mana kita nak ingat alam barzah? Dan macam mana kalau tanpa alam barzah, tanpa akhirat? Jadi macam mana kita nak bersama dengan orang sana? Sebab Dajjal akan keluar, sepakat ni jumhur. Ulama yang mengkaji Dajjal akan keluar selepas Mahdi, ni jumhur. Tapi ada juga yang sebaliknya tu pandangan masing-masing lah. Tapi nak sebut ke sini, Dajjal akan keluar setelah Mahdi merosakkan perancangan dia. Mahdi akan lawan, pergi ke Konstantinopel, pergi ke Turki, pergi ke sini, pergi. Dia kalahkan yang ada, sehingga akhirnya Dajjal keluar. Marah Dajjal keluar, istihar tahun 2024 kan.
tahun 2024 tiba-tiba kan dia keluar nak bantai ajaran sesat dan Al-Mahdiin. Kan, Mahdi keluar 2000, katalah 2023. Sebab 2023 kita ada pilihan raya. Contohlah, ni contoh aja. Jadi kita sanggup tak? Kita tidak akan sanggup tinggalkan kebiasaan dunia kita kalau hati kita tidak dekat dengan akhirat. Kalau hati kita bukan fizikal masih kita dengan dunia. Kalau yang bekerja, jangan berhenti kerja. Bekerjalah teruslah. Kalau yang kerja terus, tak apa. Tapi hati kita tidak bersama dengan dunia. Ini perkara yang realiti. Kita sebut tentang realiti. Ini hakikat kebangkitan. Jangan ingat, saya nak bersama dengan Al-Mahdi. Dia dah masuk dah buat macam-macam lah, persiapan, prepping, macam-macam prepping. Tapi hati masih sayang kat dunia. Hati masih sayang kat dunia. Tapi tak kata, aku dah prepping macam-macam ni. Dia tidak akan bersama dengan Al-Mahdiin. Tak akan bersama-sama dengan petunjuk Allah. Ini kebangkitan yang perlu kita faham. Hakikat kebangkitan, hati hidup bersama akhirat. Inilah yang menyebabkan orang di Gaza boleh bertahan sampai sekarang daripada Israel. Kau tak lari dah, pakat lari semua. Sebab tu ada orang tanya dengan saya, ada orang Syria nak pinang saya, perempuan lah. Ada orang Syria nak pinang saya. Saya ni perempuan rakyat Malaysia. Apa pandangan? Dia tu muda, cantik, handsome. Syria banding kita Jawa ni, peset, Syria mata biru, mata merah tak adalah, mata hijau, mata biru kan, cantik kan. Saya kata yang pertama sekali, kalau orang yang melarikan diri daripada perjuangan, kita kena hati-hati. Nombor satu, dia lari, maknanya dia lemah. Kalau dia berada di sini sebahagian daripada perjuangan, maka barulah kita nampak dia kuat. Orang yang larikan diri, dia lemah. Orang yang mempertahankan agama dia di sana, dia ada kekuatan. Jadi kalau lari, bukan kita hina dia, tak. Dia mungkin ada di sini, ada dia punya masalah dia, ada dia punya kebaikan dia, masalah dia, kepentingan dia, sesuatu yang baik dan sebagainya. Bukan kita buruk sangka, tapi kita tengok dia. Yang pertama sekali kan, kita tengoklah orang yang ada prinsip. Tengok ada prinsip tak? Apa maksud prinsip? Dia mesti jaga Al-Quran dan Sunnah, hadis. Dia mesti jaga Islam, prinsip. Jadi tak kira siapa, nombor satu prinsip. Jadi itu antaranya lah. Jadi sebab tu kena hati-hati. Sebab sekarang ni banyak memang orang negara lain datang nak kahwin dengan rakyat Malaysia supaya dia dapat jadi rakyat Malaysia. Dan kita tak nafikan benda tu bagus, sebab orang Islam meramaikan orang Islam kan. Tapi kita bimbang yang mengambil kesempatan, akhirnya dia tinggalkan perempuan tu, dia nyanyi sebagainya. Banyak kes. Jadi tidak semua, tapi hati-hati je lah. Sebab tu kita kena reference, ada rujukan. Kita kena kenal laki-laki tersebut, terutama perempuan yang nak kahwin, mesti kenal suaminya. Sebab suami akan jadi pemimpin dia. Kalau suami dia tak bagi dia berterlibat dengan program-program, dia tak boleh pergi, duduklah kat rumah. Jadi kita kena tengok siapa suami. Kalau laki-laki tahan sikit, sebab laki-laki dia ketua. Kalau perempuan Baik, jadi yang kedua, kebangkitan akhirat. Jadi tuan-tuan, kita kena letakkan, selagi akhirat belum jadi matlamat hidup kita, maka selagi itulah kita tak bersedia untuk bangkit. Kita tak layak bersama Al-Mahdi. Tak layak. Makanan dah sampai. Baik, kemudian yang ketiga, kebangkitan untuk hidup bersama sunnah dan al-Islam, bersama kebangkitan hidup bersama Islam. Maknanya kita nak tengok dalam hidup kita ni, ada tak benda yang tidak Islamik, kita buang satu-satu. Ada tak yang tidak sunnah, kita buang satu-satu. Selagi kita tidak bersedia untuk hidup bersama Islam, sunnah Islam, yang wajib, yang sunat, yang harus kita buat, yang makruh, haram kita tinggalkan. Makruh dan haram kita tinggalkan. Maka kita tengok hukum tadi. Maka selagi itulah kita tidak akan bersedia bersama dengan Al-Mahdiin untuk bangkit. Tak bersedia. Contoh, kita tidak berhati-hati di dalam, tidak bersifat takwa dan warak dalam makanan contohnya. Makan je apa dia, maka kita tak bersedia lagi. Itu benda simple lah, simple. Sebut yang simple-simple dulu.
Dia boleh sebut lain-lain lagi. Tidak bersedia untuk kembali kepada Islam. Apa yang Islam kata wajib, buat semua. Apa yang Islam kata sunat, buat. Yang kata haram, makruh, tinggal. Makruh pun kita tinggal. Tengok sunnah, tengok harus, kita hati-hati. Harus maknanya jangan sampai pergi ke makruh dan haram. Jadi yang ketiga ni, kebangkitan tu hidup bersama sunnah Al-Quran. Maknanya kita tengok apa sunnah, adab-adab Rasulullah ajar, kita mula ikut. Mula ikut, disiplinkan diri kita. Jadi kita kena hidup bersama dengan tarbiyah Al-Quran. Hidup bersama Quran, bersih bersunnah. Dan kemudian kita hidup bersama dengan tazkiyatun nafs, bersih jiwa. Sebab jiwa yang kotor ni kena bersih, kan? Hidup bersama dengan kefahaman yang benar, fikrah yang sahih, kesedaran yang sahih, wa'yun sahih. Jadi yang ketiga ni, maknanya kita nak ubah cara hidup kita. Pinjam kata Najib, gaya hidup, kan? Ubah gaya hidup. Tapi itu untuk, daripada naik kereta jadi naik basikal. Bukan hak tu, kita gaya hidup, daripada jahiliah kepada Islam. Kalau kita tidak mampu untuk islah diri kita, buat sesuatu yang Allah suka, tinggal yang Allah tidak suka, yang Allah murka, maka kita belum bersedia untuk bangkit. Walaupun kebangkitan hanyalah beberapa hari daripada sekarang, beberapa bulan daripada sekarang, setahun, 2 tahun, kita tak bersedia. Kita masih lagi hidup dengan western life. Kalau western life yang Islamik tak apa, kan? Ini western life yang liberal, kita dah ikut lagi, maka kita tak bersedia. Datang Mahdi, kita takkan bersedia. Kita akan tolak. Yazbillah min zalik. Tolak maknanya apa? Kita bersama dengan pihak yang satu lagi. Ini hakikat. Sebab tu kita jangan rasa, kita ni tak sabar. Sebab Dajjal akan datang dalam keadaan ujian memuncak. Tapi bila kita masih sayang dengan jahiliah, sayang dengan cara hidup yang Allah murka, maka saya gitu kita tak bersedia sebenarnya. Walaupun kita, saya nak bersama dengan Rasulullah, saya sayang Rasulullah, kan? Selawat. Hari ni kami orang selawat. Sallallahu ala Muhammad, selawat semua sekali. Salawat ala Nabi kita buat semua, pakai macam-macam, nampak macam-macam. Tapi hidup kita tidak mahu mengikut sunnah. Sunnah pada janggut je, sunnah pada pakaian je, kan? Kehidupan lain tak ada. Anak beranak tak jaga, contohnya. Jadi kita kena tengok semula. Jadi sebab tu kebangkitan ni bukan sekadar kita nak tunggu Mahdi keluar, kita kena bangkit. Jadi tuan-tuan dan puan kena senaraikan pada hari ni, pagi ni, senaraikan apa dia dalam hidup kita yang masa lagi jahiliah. Senaraikan. Senang aja. Kalau tak jumpa, semua Islam dah Islam semua, tak ada jahiliah langsung. Okey, tanya dengan isteri kita, suami kita, abang-abang, kan, apa yang jahiliah kat saya ni? Ya ke? Tengok 1001 list dia je. Kita tak nampak. Kita ingat kita baik dah, rupanya macam-macam jahiliah. Kau cakap mesti cerita pasal orang ngumpat dia jahiliah. Suka fitnah orang, kan? Kalau orang bagi mesej yang ngarut-ngarut ni, kan, fitnah ni, kita suka forward. Itu cuma jahiliah. Berada dalam suasana dosa. Kita ikut budaya yang ada pada yang ghairal Islam, selain Islam. Cuba cek. Kadang-kadang kita tanya, kalau tak suami kita, boleh tak tolong beritahu kat saya, muhasabah, apa dosa kejahatan yang saya ada. Tanya, kan? Boleh cakap abang, jangan marah abang, jangan ceraikan saya bang, saya nak cakap ni. Kan cakap cerai pula, kan? Tak, abang nak ikhlas, nak tanya. Okey, nombor 1, abang selalu tak jaga solat. Contoh, kan? Solat tapi lambat-lambat. Tak sunnah contohnya. Ataupun abang selalu, kan, tak baca Quran. Abang baca komik, tengok video, tengok movie berkejam-kejam. Quran tak buka langsung. Bawa perasan, lah, kan? Bawa perasan, kan? Macam itu. Kita kena tengok. Yang paling rapat kita suami isteri kita lah. Tapi kadang-kadang kalau tak boleh terima, jangan tanya lagi. Sehari kita marah dia pula, kan? Jangan. Kita kena ada rendah hati. Jangan merajuk pula, kan? Jadi kadang-kadang tanya anak pula, kan? Cakap dengan anak, agaknya abah ada buat apa-apa tak yang tak betul, pandang. Anak kita mesti takut. Jangan takut.
yang ini tidak akan ada apa-apa hukuman. Kalau cakap je, anak bercakap, abah selalu tak tepat janji. Abah selalu bohong. Abah kata nak buat sekian-sekian, abah tak datang. Baru kita perasan, oh kita ada bohong ke anak. Baru perasan. Jadi anak pun bagi muhasabah kat kita, al-haq. Baru kita nampak, oh rupanya aku ni banyak jahiliah dalam hidup aku ni. Tak jaga masa, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lidah, tak semua. Jadi apabila kita bersedia untuk duduk dalam sunnah Nabi, duduk bersama manhaj tarbiyah Quran, duduk membersihkan jiwa kita, kefahaman kita, ilmu kita, maka barulah kita bersedia untuk bangkit. Kalau tak bersedia, ini kebangkitan bersama, hidup bersama al-Islam. Nak buat ni macam mana agaknya? Nombor 3 ni, kita kena muhasabah. Ni kena muhasabah. Kita ingat kita dah okey dah, kan? Cakap isteri kan, apa salah saya contoh kan? Abang cakap lembut macam tak ada tulang lidah tu kan, lembut. Tapi sinisnya tu, sakitnya tu macam sembilu. Cakap lembut tapi sindirannya tu sinis macam sembilu cucuk. Baru kita tahu rupanya kita ni cakap kita orang sakit hati. Baru kita percaya, baru kita tahu. Kita tak perasan. Kita ingat kita cakap bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya begini, tapi cakap kita tu cocok sembilu dekat hati orang tu. Baru kita tahu kita kena muhasabah. Hak ketiga ni, kita kena adakan suasana muhasabah. Muhasabah, tengok balik akhlak Rasulullah SAW macam mana, akhlak sahabat-sahabat macam mana. Kemudian selepas tu kita tengok kita pula akhlak macam mana. Ibadah kita, kan, mungkin kita mengutamakan dunia, aktiviti dunia daripada ibadah khusus. Ibadah khusus ni sembahyang, contohnya puasa, Quran dan sebagainya. Jadi yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga okey lah, maknanya kita kena muhasabah. Tengok hidup kita. Kalau kita dah betul-betul alhamdulillah Islamik sebagainya kan, barulah okey, pertama isteri atau suami, yang kedua anak-anak yang rapat kita kan, yang ketiga mungkin mak ayah kita kalau ada lagi, tanya mak ayah apa kita punya ni kan. Mak tak nak cakap apa, tapi mak selalu terasa hati. Kenapa? Kan, kalau apa-apa kau utamakan bini kau aja gitu kan. Baru kita perasan kita ni sayang bini lebih daripada mak. Mak kita biarkan. Ini benda-benda macam tu. Dosa kita dengan mak kita, ayah kita, kita tak perasan kan. Kemudian begitu juga termasuk kita dengan musuh kita. Yang paling mahal sekali, jumpa musuh kita, kita tahu dia benci kat kita kan. Assalamualaikum, minta maaf, saya ni nak buat muhasabah, boleh tak beritahu apa kelemahan saya? Memang dia tunggu-tunggu. Memang dia tunggu-tunggu kan. Nombor satu, engkau ni. Tapi kita terima dengan lapang hati. Kita dengar dia tu kan. Kita dengar dengan lapang. Oh, okey. Tak apa. Yang betul kita ambil, yang tak betul kadang-kadang lebih-lebih je kan. Musuh kan, orang dengki kat kita, lebih-lebih je kadang-kadang kan. Kita terima kasih, alhamdulillah, dah lepaskan dah apa ni. Okey, saya minta maaf, segala kelemahan saya minta maaf. Moga-moga kita dapat sama-sama berada dalam Islam iman. Agak-agak musuh kita macam dia, kita mengaku salah kat dia, padahal kita tak salah. Tapi kalau salah, kita mengaku salah lah. Tapi kalau tak salah, minta maaf lah, saya minta maaf lah, saya punya kasar kat kamu, saya buat apa yang kamu cakap itu betul, saya minta maaf. Okey, Assalamualaikum. Dia pun terdiam kan. Macam mana musuh boleh ni kan. Lepas tu kita buat baik kat dia, lepas tu dia jadi kawan baik kita pula. Baiklah, saya akan ubah kan. Okey, yang keempat, kebangkitan yang kita nak sama-sama maksudkan sini ialah kebangkitan bersama dengan Taifah Mansurah. Yang keempat ni, kita bukan hanya lagi fikir tentang diri kita, fikir tentang iman kita, fikir tentang akhirat kita Islam, tapi fikir tentang umat. Kita fikir tentang masyarakat, jamaah, ukhuwah. Jadi kebangkitan ni bukan kita seorang-seorang kita syok sendiri buat baik, duduk dalam rumah baca zikir banyak-banyak, dah selesai dah, aku dah pandai dah, aku dah ada Quran. Tapi kebangkitan serupa-rupanya dia bersama Taifah.
Dia mesti bersama dengan kelompok. Dia tak ada seorang-seorang. Jadi kalau kita seorang-seorang, insya-Allah kita tewas. Ya, sebab itu kebangkitan ini ialah bagaimana kita mau hidup bersama ukhuwah Islamiah. Nak bangkitkan semula keharmonian hubungan sahabat tadi. Nak meraihkan sahabat kita, nak rendah diri tawaduk dengan sahabat kita, nak memelihara hubungan. Jadi kalau kita tak bersedia yang ini, kita tak bersedia untuk bersama dengan Al-Mahdiyin, bersama dengan Imam Mahdi kebangkitan, tak bersedia. Kita kena, sebab tu hari ini fitnah hari ini berpecah-pecah. Kita melihat seorang dengan negatif, kacamata negatif. Tengok seorang dengan kacamata negatif, akhirnya habis. Kita tak ada kekuatan umat Islam. Jadi sebab itulah kita kena hidup bersama ukhuwah. Ini maksud Taifah Mansurah, persahabatan kita. Kita gabungkan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita tu untuk kita bantu agama Allah. Jadi bukan hanya satu-satu sebab je. Jangan kita berkawan dengan dia sebab kerja, projek. Kita sama kerja dengan dia, sama pejabat dengan dia, sama departmen dengan dia, kita pun sambung dengan dia. Kalau itu tak sampai lagi. Sebab ukhuwah ni mesti sampai akhirat. Jadi maknanya cari sahabat akhirat sekarang ni. Kan? Angkatan sahabat-sahabat akhirat, kan? Ansar. Dan nak sebut kat sini, kita kena cari sahabat-sahabat untuk kita membentuk kan, Taifah. Taifah ni kelompok lah. Kena daftar ke? Tak payah daftar lah, kan? Kena ada nama ke apa, tak bayar, tak apa, kan? Lillahi ta'ala. Mula kat situ. Jadi kalau kita dah ada tu, kita kena betulkan. Jadi ukhuwahnya apa dia? Ukhuwah ni, ukhuwah ni lah barakah dalam kehidupan kita ni. Dengan ukhuwah, barakah ni rahmat bila kita buat sesuatu, barakah berkembang bila kita ada ukhuwah. Ukhuwah ni akan menggandakan kebaikan yang ada pada kita. Contoh kan, bila kita mengamalkan Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat, kan, al ahya'i minhum wal amwat, ataupun setakat Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku dan orang beriman laki-laki dan perempuan, orang Islam laki-laki dan perempuan. Baca ulang-ulang. Kita minta Allah ampunkan dosa semua, kan. Baca 28 kali satu hari atau 27 kali satu hari. Hanya hadis. Jadi ulama menggambarkan orang yang mendoakan keampunan untuk mukminin mukminat semua ni, maka dia akan menjadi asbab balak diangkat. Balak diangkat tu asbab kita banyak doa pada mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jadi kita lihat ini barakah. Kita tak boleh, kan. Katakan Allah nak turunkan bala kat kampung ni, kan, nak turun kat sini, tapi orang sini doa, maka ulama menggambarkan dia akan menjadi asbab diangkat bala. Ni ulama punya huraian lah. Nabi suruh kita 28 kali, 27 kali buat ni, kena amalkan. Jadi yang keempat ini ialah kita kena bersama-sama dengan perjuangan. Ini disebut ar-ribat fi sabilillah. Maknanya yang keempat ni kita bersedia untuk bersusah payah bersama sahabat-sahabat kita, kan, mendukung perjuangan. Kalau kita seorang-seorang, kita tidak akan ke mana-mana, walaupun kita kata kita terror. Jadi untuk ni macam mana buat? Untuk bangkitkan ukhuwah ni macam mana buat? Cuba. Tak dengar? Ziarah menziarahi, kan? Ziarah, kan. Okey, lebih lagi. Kena ziarah ni. Nombor satu, cari dulu siapa dia. Orang yang bersama kita lah, orang yang bersama kita, kan, yang nampak dia ada kecenderungan untuk matlamat akhirat sebagainya, kan. Cari orang yang baik dulu. Lepas tu ziarah. Apa lagi yang boleh buat? Apa lagi? Ada yang kita rasa nak buat apa? Yang kita rasa boleh buat, yang kita dah buat lah, ataupun kawan-kawan kita buat, kita nampak. Maksudnya macam Nabi memang buat untuk yang sahabat sisi lah, kan. Yang sahabat sisi ziarah. Okey, ziarah. Lagi apa lagi? Saya ziarah cakap dah. Cari apa lagi tu? Kebanyakan kita berkata kita bersama perjuangan, hakikatnya kita masih tak berani masuk itu.
Nak lepaskan? Oh, dunia. Jadi kalau kita lihat, biar kita jadi macam orang kata semangat-semangatan. Semangat-semangat. Ustaz datang semua. Ekonomi itu semua. Jadi mesti ada apa tu proses tu recharging. Berterusan. Betul. Kita menjadikan bagaimana kita boleh bangkitkan kembali kelompok-kelompok sisi yang ada berterusan yang bersifat recharge bateri semua sahabat supaya semangat itu sentiasa orang kata kalau tak sentiasa betul full bateri pun 50% tu dia maintain. Macam mana cara nak buat tu? Nak maintain 50% at least. Nak buat macam mana? Ini pandangan lah, pandangan. Dalam bagi kita pula kan macam Ustaz pada sebut itu, bagaimana kita kena ada satu zikir jamaah. Dengar. Begini. Sebab orang sini nak dengar, tak dengar. Pandangan kan. Macam mana Ustaz dia sebut sebelum ni pada 18 hari bulan hari tu lah. Anak-anak ingat lagi masa petang tu lepas 3-2 minit petang. Semua sahabat-sahabat, Imam Usama pun ada time tu. Saya sebut bagaimana kita harus ada satu kelompok yang sentiasa bersama dengan zikir yang sama mungkin. Yang Ustaz sebut nak ijazahkan pada kita semua sahabat lah, zikir jama'i lah. Yang saya sebut pada anda masa tu yang kita amalkan Maqsurat Kubra tu, itu Kubra tu pun Hasan Al-Banna dah potong. Ada yang ni. Jadi kalau dapat ijazahkan and then kita jadikan dia satu budaya dalam jamaah kita, terutama di sisi. Mungkin sebulan sekali pun tak apa, tapi maknanya benda tu berterusan secara jamaah. Jadi bila ada yang seumpama ini, anda yakinlah macam saya sebut, bagaimana kita boleh mengundang keberkatan. Itu. Kita kena buat amal sama-sama lah. Buat sama-sama. Itu ukhuwah Buat sama-sama. Tentang amalan ni nak cadangkan pada tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian. Sembahyang subuh ni selalu kita solat awal. Maknanya sembahyang azan, lepas tu qamat, terus solat. Cadangkan antara azan dan iqamah kita lewatkan sikit. Kita gunakan masa tu untuk zikir dan doa. Tapi bukan lewat sangat, tapi lewat sikit. Kenapa? Kerana sekarang ni ada khilaf masuk waktu. Jadi selalunya kita lambatkanlah. Lambatkan ni Rasulullah pun lambatkan juga. Maknanya ada dalam sunnah. Maknanya nak cadangkan sementara tunggu tu, bacalah contohnya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 41 kali. Contoh baca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah 100 kali. Jadi kita ambil masa sikit untuk nak kan? Ataupun kita baca doa apa, tak apalah. Tapi anda selalu buat tu Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tapi untuk sisi kita, untuk sisi semua, kita buat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah 100 kali. Terutama mereka yang menggerakkan projek, minta buat itu 1 kali. Maknanya sembahyang kita dah lambat Lambat sikit lah kan. Tak banyak. Tak lama sebenarnya, tak lama sekejap. Lepas tu nak baca doa. Panjangkan doa. Kalau kita ada masa, boleh sebelum pergi kerja tu boleh lewat, kita lewatkan sikit. Supaya khilaf dalam waktu timing tu, kita tidak termasuk dalam khilaf. Sebab memang ada unsur-unsur yang menyatakan bahawa timing waktu subuh, sebab masa kita ni telah diubah. Ada unsur-unsur tu ada daripada kalangan mereka ahli falak ahli sebut juga kan. Jadi tapi ada yang kata macam-macam katalah. Macam Jakim dilambatkan 10 minit. Masuk waktu azan 10 minit selepas. Ada cadangan berjakim kan. Jadi Jakim. Jadi kita tak apalah, katakan azan, lepas tu kita bacakan zikir, bacakan antara azan dengan iqamah tu kan adalah mustajab doa. So ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca 41 kali. Besar. Dia punya kelebihan dia pun banyak. Tak sebab kelebihan yang kita buat nak dekat Allah. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Kalau nak gabungkan boleh juga Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh juga.
Tapi yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bila kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, kita terus rendahkan diri kita ke Allah. Rendah, maka Allah akan buka rezeki. Allah akan buka rezeki. Ini hadis Nabi 100 kali, kan? Sebelum subuh, ataupun sebelum solat subuh, ataupun sebelum matahari terbit. Jadi kita amalkan tu. Jadi pada masa kita lambatkan sikit lah solat tu. Jadi buat amalan bersama-sama. Ini contohlah, banyak lagi kita boleh buat. Dan kemudian kita yang pertama sekali, selain daripada kita kenal siapa sahabat kita tu, nak ziarah dia, kan, satu benda yang kita nak kena tanam dalam kita ni, tanda kita sayang dia, kita prihatin pada dia, ambil berat. Jadi kita tengok dia, apa dia punya masalah dia, apa kelemahan dia, maka kita pun fikir macam mana nak tolong. Macam mana nak tolong. Kalau kita tak boleh tolong dia dengan material, katakanlah dia ada masalah duit, keuangan, kita pun sendiri pun ada masalah, kita doakan dia. Paling kurang doa. So maknanya tanda sahabat ukhuwah ni, dia akan mendoakan sahabat dia ketika mana sahabat dia tidak ada di depan dia, dan dia tahu, dan sahabat dia tak tahu dia doa. Itu tanda ukhuwah. Jadi kalau kita boleh bina syuur perasaan itu, maka kita dah bina ukhuwah. Kita dah bina. Dia tak apa, dia dengan Allah, kita dengan Allah, kan. Sebab ukhuwah ni pun kerana Allah, bukan kerana dia kaya ke, kerana dia terror apa tak. Betul-betul bina keprihatinan. Perhatian ni maknanya kita tengok dia ada kelemahan, kita cuba tolong dia. Tak kira lah apa benda pun. Semua jenis kelemahan, masalah, kita tolong dia. Sebab kita tengok dia tu, kita jangan tengok saja, tengok apa dia yang diperlukan. Ini ukhuwah. Dan ini akan ada apa? Akan ada barakah. Dalam ukhuwah akan ada barakah. Kita kata tak ada barakah. Jadi kita kena tengok itu. Jarah apa semua okey, bukan semua, tapi keprihatinan, kan? Al-Isar, kan? Kita mengutamakan sahabat kita, itu paling tinggi lah. Paling kurang baik sangka, jangan buruk sangkakan dia, itu paling kurang. Paling tinggi ialah kita utamakan dia. Ini asal pernah sebut. Jadi yang sebut kat sini, kita perhatiin, tengok dia ada masalah. Oh, anak-anak dia, mungkin anak-anak dia ada masalah, kan, disiplin ke apa, tak payah cakap dengan dia pun, tapi balik rumah kita doakan. Itu tanda kita ada ikatan hati dengan orang tu. Jangan kita tengok dia doakan kita, tak, kita doakan dia. Kita doakan tu dah dapat 50 malaikat doakan kita, kan. Jadi dalam ukhuwah ni, kita bersedia untuk memperbaiki ukhuwah kita. Kebangkitan apabila kita mula membaiki ukhuwah kita, satu, kerana Allah. Kita berukhuwah kerana Allah. Kemudian kita buat semua tu amalan bersama-sama nak dapat redha Allah. Kemudian kita jaga ukhuwah tu dengan prihatin pada dia. Kita jaga dia, tolong, takaful, seimbang, menyeimbangi. Jadi hari ni kita jangan tengok dia, dia tak tolong aku pun, dia buat tak tahu kat aku pun, tak apa. Kalau dia tak buat tak tahu kat kita pun, tak apa, kita perhatian, sebab kita yang nak ukhuwah, kan. Jadi ukhuwah ni kita dengan Allah, kita buat kerana Allah. Kita pada sahabat kita, boleh, no? Jadi ini kebangkitan ni, dan daripada situlah akan bermula Taifah Mansurah. Daripada situ bermula Taifah Mansurah. Jadi ukhuwah akan berjalan, dan akhirnya lepas itu akan ada kekuatan. Yang kelima, kebangkitan yang hakiki, ialah apabila ada seruan, maka kita akan bangkit bersama dengan pemimpin Islam, tanpa mengira senang ke susah, sahut seruan dia. Tetapi untuk itu, maka kita sahut seruan Rasul SAW. Apa kata Nabi? Afdalul jihad ar-ribat, kan. Sebaik-baik jihad itu adalah ar-ribat. Ribat ni kita ikat diri kita dengan perjuangan. Jadi maknanya yang kelima ni, kebangkitan ialah apabila kita mula bersedia untuk mempersiapkan, membina kuwah, kekuatan untuk bangkit. Kita jangan kata nak tunggu tu je. Kita kena membina kuwah kebangkitan, iaitu dengan kita mengkhususkan diri kita kepada kekuatan-kekuatan yang kita mampu. Maknanya kita mula berfikir macam mana nak bantu Islam ni secara khusus. Kalau kita, contohlah kita katakan, nanti besok Mahdi datang, perang aja, kan. Itu yang kita nampak, kan. Perang, tapi perang tak semestinya angkat senjata, walaupun memang akan ada angkat senjata juga. Tapi kan itu yang sebelum tu apa jadi?
Jadi sebab tu kita kena berfikir secara natural, bukan secara tidak natural. Tidak natural ni benda yang luar biasa. Itu akan berlaku juga, pertembungan akan berlaku. Tapi sebelum tu apa dia? Jadi al-ribat. Jadi kebangkitan bermula dengan kita bersedia untuk sacrifice, mengorbankan kan kepentingan dunia untuk kebaikan kebangkitan Islam. Kita kena sacrifice masa kita, kena sacrifice tenaga, pemikiran kita, duit, wang ringgit kita, kepakaran kita. Ni sacrifice. Jadi bila kita dah mula berfikir untuk membantu secara khusus bersama dengan taifah tadi, maka kita bersedia untuk bangkit. Sampai hari ni saya cakapnya agak susah juga kan. Sebab tu kita kena ada projek, baru kita boleh nampak kat mana kita nak buat apa. Kena ada projek. Projek akhir zaman kena ada. Jadi projek ni kita tak bincanglah dekat FB kan, kita bincang dekat perjumpaan. Tapi kita kena ada projek. Kalau dalam setiap sisi ada projek. Jadi kita bincang apa nak buat. Projek-projek ini dalam rangka nak membina kekuatan kita juga sebenarnya, supaya kita tidak terlalai dan sebagainya. Baik, jadi 5 perkara ini adalah merupakan persiapan untuk bangkit. Jadi persiapan untuk bangkit itu dari sudut, maknanya persediaan kita untuk bangkit itu, dia bukan hanya bila Allah kata sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini, innallaha yab'atsu li hadhil ummah kan ala ra'sin kulli mi'ata sanah, setiap permulaan 100 tahun mereka akan mentajdidkan man yujaddidu laha dinaha tadi, mentadidkan agama tadi, bukan mana tunggu Imam Mahdi, bukan mana tunggu Imam Mahdi. Bismillah. Walaupun Imam Mahdi akan turun, akan datang, tapi bukan tunggu, kita persiap, kita bangkitkan kekuatan-kekuatan tadi. Itu cara umumnya begitu. Bila kita dah mula kebangkitan tadi, maka insya-Allah bila sampai waktunya kita akan dapat isyarat. Allah bagi isyarat kat kita. Jadi ada orang tanya, macam mana nak tahu ini betul ke tak betul Imam Mahdi ke kan? Allah akan nampakkan kita. Orang yang berusaha lah. Kalau tak berusaha, yang tidak dua tarbiyah sebagai tadi, dia nampak Dajjal Imam Mahdi. Dia akan nampak Dajjal itu Imam Mahdi. Dia akan nampak. Kenapa? Sebab dia tak bersedia. Tak bersedia nak tinggalkan dunia, tak bersedia nak bina ukhuwah, tak bersedia nak tingkatkan iman, tak bersedia untuk dapatkan akhirat dalam kehidupan dia, matlamat dia. Tak bersedia tadi. Dajjal dia akan nampak, inilah Al-Mahdi, inilah Savior, inilah pemimpin aku. Dia akan nampak yang tu. Tak akan nampak kan Al-Mahdi yang sebenar yang digambarkan Rasulullah SAW. Ini penting untuk kita faham. Dan kalau kita tak faham yang ini, nanti kita akan terpengaruh dengan pelbagai hal. Ini macam-macam sebut Imam Mahdi. Orang tu mimpi banyak mimpi, tiba-tiba inilah Al-Mahdi, sebab dia dapat banyak mimpi daripada Allah. Bukan nak menyalahkan mimpi, tidak, tapi nak sebut sini kan, adakah itu dia punya apa? Dia punya indikatornya kan? Tak ada pun hadis kan, orang yang akan jadi Mahdi ni dia memimpi banyak mimpi, tak ada. Tak tahulah ada, saya tak jumpa. Tapi saya tak ada kan. Dia nak sebut kita tak tahu siapa, sebab kita tak bersiap. Bila kita bersiap apa yang kita sebut tadi, insya-Allah Allah akan bagi hati itu jadi basirah, jadi besar, jadi hebat, cahaya. Kita akan nampak, ini betul, ini dia. Ini pemimpin yang kita tunggu. Bukan yang ini. Ini cakap je. Yang ini cuma kan, dia punya glamour aja. Dan kita tidak akan tertipu dengan pemimpin yang korup. Tengok pemimpin korup tu, kita tahu ini korup. Ini korup. Cakap je lebih, kita tahu. Ini korup. Tak ada yang tak korup. Jadi kita akan tunggu pemimpin yang bertakwa. Tapi kita takkan nampak takwa kalau kita tidak bertakwa. Kita kena bertakwa dulu kan. Itu wasiat Nabi kan. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai untuk kita sama-sama tengok balik perkara yang ada dalam hidup kita ni, tengok balik jadi kita cuba makrokan dia, generalkan dia untuk kita faham. Jadi kita kena duduk dalam tarbiyah, duduk dalam dakwah, duduk dalam jama'i
amal jama'i, duduk dalam keadaan kita mempersiapkan kekuatan kita. Jadi bila kita duduk dalam situ, insya-Allah Allah akan bagi isyarat, kita akan nampak. Tak bimbang dah, kita jaga diri kita dengan agama yang ada ni, kita pelihara diri kita, insya-Allah tentulah Allah akan bagi isyarat-isyaratnya. Kita kenal besok Mahdi siapa Mahdi, tak payah tanya dah dia ni Mahdi ke tak Mahdi, kita tengok tahu dah. Tengok tahu dah. Kenapa? Kita tahu dia tak bertakwa pun, dengan akhirat tak ada, dunia aja, dunia aja kan. Tengok dunia ni macam-macam kan. Dia sudut cakap dia pun kita tahu, cakap dia tak ada dah. Perkara-perkara yang imaniah tak ada dah kan. Pakaian pun dah tak ada. Dulu cakap Islam, lepas tu kan. Kawan-kawan dia pula siapa? Tengok kawan dia, siapa yang dia bersama kan. Itu semua tanda-tanda kan, dia ni orang yang baik atau orang yang tak baik. Kita boleh tengok. Jadi orang bertakwa ni Allah buka tanda-tanda tu ada kat dia. Dia bercakap, kalau lebih lagi basirah dia, nampak pula kepala lain, nampak pula kan. Nampak kepala ni kepala anjing ni kan. Nampak itu lebih lagi lah. Tapi kalau tak sampai peringkat tu pun kita tahu. Cakap dia kita tahu, ini tak ada iman langsung ni. Walaupun janggut ada, nampak ni Islam, tapi cakap tak ada dah. Cakap bisnes semua bisnes. Bisnes pun tak ada kaitkan dengan takwa, dengan akhirat, tak ada. Oh, ni bukan pemimpin saya kan. Semayang pun tak jaga kan. Jadi bila kita berada dalam proses mempersiapkan tadi kebangkitan tadi tu, maka insya-Allah kita akan nampak siapa pemimpin yang nak kita bersama, dan siapa yang korup kita akan nampak. Nampak. Sebab tu korup ni bukan korupsi je, orang ni tekankan korup ni maknanya 1 MDB kan. Bukanlah ni kata kita sokong tak sokong 1 MDB tu, tapi nampak rasuah. Sebenarnya korup bukan rasuah je. Dia mengkhianati rakyat tu rasuah, apa ni, korup juga kan. Dia menggunakan duit rakyat, korup juga kan. Naik kata terbang ke sana ke sini kan, tak ada kepentingan kan. Tak menolong, banyaklah kalau sebab korup ni banyaklah, bukannya hanya sekadar rasuah je. Sebenarnya korup, banyak korup menggunakan duit rakyat ni dengan sewenang-wenangnya kan. Jadi itulah antara perkara yang kita nak sentuh pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Aku li haza astaghfirullahalazim. Ada apa-apa nak tambah? Tambah-tambahlah sikit. Selalunya FB seorang-seorang aja. Hari ini ada juga beberapa orang kat depan ni. Tapi tak perlulah tanya siapa ni, orang yang tahu-tahulah. Baik. Tadi Ustaz dah sebut tadi berkaitan dengan yang subuh tu kan. Waktu kan bacalah banyak yang menulis lah dari, tapi lah sumber rujukan tu dia pun tak sebut secara jelas. Cuma dia kata ulama-ulama di kalangan yang pondok-pondok yang ada ilmu tentang falak ni kan, berbicara adakah hanya melibatkan waktu subuh sahaja ataupun ada waktu-waktu yang lain juga. Contohnya ada yang menggambarkan maghrib contohnya, solat maghrib, maknanya tak ada tanda-tanda tu lagi, maknanya solat tu dah masuk dari segi ikut jam lah. Ke ada selain subuh tadi macam Ustaz dah sebut, kita cubalah lambatkan 10 minit ke 15 minit begitu, macam kat surau masjid pun banyak begitu. Adakah waktu-waktu lain juga ada yang berkait, ataupun kita terpaksa gunakan pendekatan ijtihad kita beginilah, maknanya setiap waktu tu masuk kita cubalah lambatkan 10 minit 20 minit begitu, ke macam mana pada Ustaz? Baik, sebenarnya dia bergantung kepada application kita guna tu. Sebab dalam application kita guna, dia ada dia punya computer programming. Computer programming itu dia ada plus minus 10 minit, 20 minit, kita boleh adjust. Jadi saya nak cadangkan, kalau di Malaysia ni waktu agak steady lah, maknanya kita tak ada musim sejuk, musim panas kan. Saya cadangkan kita check application yang kita guna. Contohnya kalau masuk waktu subuh, tengok Fajar Sadiq keluar tak keluar, kita keluar tengok Fajar Sadiq contohnya. Kalau masuk waktu subuh, Fajar Sadiq pun tak ada lagi, maknanya tak masuk lagi lah kan. Kita tengok Fajar Sadiq, kena belajar lah. Lepas tu waktu Zuhur pula matahari tegak dah condong sikit kan, ke barat sikit, namanya dah masuk waktu Zuhur. Jadi kita tengok masuk waktu Zuhur, tengok kita ukur tengok, maknanya ini maknanya dia cepat ni, belum masuk waktu dia dah azan. Kita cuba tengok masih bila, 10 minit tambah 10 minit. Sebab programming ni dia ada banyak lag. Kadang-kadang kita kata ini perancangan jahat ke sebagainya, tapi kadang-kadang dia bukan perancangan jahat, tapi memang programming tu sendiri masalah. Orang yang buat programming tu bukannya pandai semua kan, dia pandai. Mungkin juga dia nak buat tipu daya tu dia punya hal lah. Ada di China sebagainya orang sebut kan. Jadi maghrib pun sama juga, asar pun sama. Asar masih bila? Asar bila tengok bayang tu lebih daripada
tinggi dia. Katakan bayang tu tinggi daripada ni, bayang tu lebih daripada tinggi tu asar. Kan senang. Kita cuba tengok satu. So tengok bila asar kita punya program tu lebih tak? Sebab program macam-macam, kita application macam-macam sekarang ni. Tengok, kalau dia masuk, betul, masuk dah. Betul. Okey, baik, kita boleh guna masa tu lah untuk dia punya programming dia. Kemudian waktu isyak, waktu maghrib. Maghrib kan ada mega merah tu kan. Ada mega merah tu masuk waktu lah. Jadi benda macam itulah. Jadi kita kembali balik kepada asal supaya kita boleh nampak lah. Supaya kita boleh sukat kita punya application sendiri. Sebab macam-macam application ni. Ada yang Malaysia punya, ada yang international kan. Jadi kalau kita kata tak betul kan, okey, kalau yang masjid, yang JAKIM macam mana? Tu JAKIM. Tu JAKIM lah. Jadi JAKIM tu dia apa kita kata, ada dia punya, dia berkuasa kan. Jadi dia fatwa dia, tak apalah. Tapi kita cek juga double standard. Sebab JAKIM ni pun kadang-kadang dia punya programming pun kadang-kadang lari. Sebab programming ni dia ada variable dia ada dia punya angkubah dia. Jadi setiap tahun dia ada beranjak kan. Jadi mungkin benda tu yang lari tu. Jadi kita pun kata macam-macam. Jadi itulah kena cek. Tapi pada Anas kan kena elok, lambatkan sikit. Macam subuh Nabi lambatkan sikit. Nabi tak terus sembahyang kan, lambatkan sikit. So kita ikut sunnah. Wallahualam itulah. Berkenaan dengan penentuan hari raya yang mana dia berkaitan pula dengan ibadah. Itu kan hari raya pertama kita tak boleh puasa kan. Kalau dia jadi hari itu Ramadan yang terakhir pula, tu macam mana pandangan Ustaz lah sendiri? Sebab ialah banyak pandangan kan, kita ni kuranglah ilmu bab tu kan, bab falak dan sebagainya. Jadi pandangan Ustaz macam mana? Yang pertama kita tengok pada ahli falak tu sendiri. Kita syakah dengan ahli falak tersebut, maka kita yakin dengan kiraan dia kan? Maknanya contohnya kalau ada ustaz-ustaz yang memang falak ni, dia memang mengkaji, kita syakah dengan dia, kita ambil pandangan dia tu. Maksudnya kita mengambil pandangan yang kita yakin. Kita yakin kan. Ada setengah-setengahnya dia main ikut kalender terus, ikut dia tak semestinya tepat kan. So yakin. Jadi kalau pada masa tu kalendernya kata besok, tapi malam tu nampak anak bulan, contohnya kan, anak bulan nampak, puasa. Contoh kita puasa, kita katakan ada orang ni saya nampak kan, kita puasa. Jadi kita guna pandangan yang kita yakin. Yakin namanya kepada ahlinya lah, orang yang ahlinya. Jadi bukan sebarang orang. Contohnya macam setengah orang kata negara-negara ni diupah pula orang nak tengok kan. Orang tu tak tahu betul tak betul. Jadi kita ada ragu-ragu cari yang kita yakin. Jadi macam itu. Tapi sekiranya hari yang kita yakini itu, contohnya hari raya ataupun hari Ramadan, yang kita tak sama dengan kerajaan, tak sama dengan kerajaan, maka kita jangan pula sebarkan kat orang, maka dia akan jadi fitnah pada masyarakat. So yang ikut kerajaan ikutlah, tak apa, sebab kerajaan dia ada tanggungjawab dia kan, ada majlis fatwa dia, ikut. Tapi yang kita yakin, kita kata tengok orang ni nampak, dan dia memang kita tahulah dia pakar benda tu kan, ustaz-ustaz sekian-sekian yang falak kan, tengok kita yakin dengan dia, kita ikut. Itu kat punya yakin. Kalau kita nampak sendiri lagi kita yakin, tapi kita nak tengok mungkin tak nampak kan. Jadi maknanya sebenarnya dia berasal pada keyakinan. Bila yakin nampak anak bulan, baru puasa, baru raya contoh kan. Jadi yakin, masalah yakin ni dia subjektif. Ada orang ikut ruqyah terus ikut kira je kan. Dan kira tu pun ada macam-macam perbezaan juga kan. Masa hari raya yang lepas ada 3 kan. Isnin, Selasa, Rabu kan. Brunei Rabu tak silap kan. Jadi Isnin, Selasa, Rabu. Mana satu nak ambil tak apa. Yang mana kita yakin kita ikut, hak tu betul insya-Allah. Sebab tu ijtihad. Ijtihad tu maknanya kan. Tapi kalau salah tu orang yang itulah yang ini kan. Jadi bagi kita ikut. Sekiranya apa yang kita ambil itu tidak bersama dengan kerajaan pada masa itu, maka kita tak payahlah sebar-sebarkan, kita buatlah yang kita yakin tadi. Mungkin sama-sama kita ke apa yang satu keluarga ke apa. Itu sebab Nabi kata yakin, keyakinan. Secara hukum macam itulah. So bila yakin ibadah jadi sah. Kalau tak yakin jadi tak sah. Kita ikut hal ni, tapi aku tak yakin, tak jadi taradud kan. Yang yakin yang mana? Yang ni. Ikut yang ni. Al-yaqin. Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi maknanya semua orang ada ijtihad masing-masing lah, kiraan masing-masing.
Sebab kita tak boleh nak cakap yang ni betul yang salah, sebab masing-masing ada dia punya ni. Tapi yang penting ada ilmu dalam mentafsirkan falak. Dia bukan sembarang cakap. Wallahu alam, insya-Allah. Okey. Ustaz. Okey. Okey, ni ada satu pandangan dia macam gini. Kan kita dah dengar hadis Nabi sebut bila Dajjal keluar nanti satu hari akan bersamaan dengan 306 hari yang pertama 300 setahun, hari yang kedua dan seterusnya. Adakah perubahan itu akan berlaku secara bila Dajjal tu keluar dia akan berlaku, ataupun sedikit-sedikit masa tu akan jadi macam terlambat sendiri? Ini masa tu cepat atau lambat gitu kan. Sekarang kita rasa banyak kan masa rasa cepat. Tiba-tiba rasa kenapa macam rasa lambat apa tiba-tiba rupanya nak berlaku ke dia akan, maknanya bila Dajjal tu sendiri keluar terus itulah hari yang pertama daripada 40 hari bersama 365 hari itu. Lepas tu itu sama yang kedua, bagaimana kita nak beramal. Sebab satu hari bersamaan dengan 365 hari kan. Panjang, solatnya macam mana? Panjang. Adakah jam kita akan terlambat juga mengikut masa itu ataupun bagaimana? Ya, baik. Jadi ada banyak pandangan lah. Yang ni Imran Hussein kata lain kan, orang ni kata lain. Tapi yang digambarkan oleh ulama-ulama sebelum ni, dia gambarkan bahawa maknanya setahun tu panjangnya setahun kan. Sampai ada sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak semayang kalau panjang? Kamu semayang sekadar mana yang kamu selalu biasa semayang, berapa jam? Mungkin masa tu setahun, katakan panjang siangnya kan, ada berapa kali dah, setiap kali 4 jam, daripada subuh ke zuhur, katakanlah pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, katakanlah 7 jam, kata 7 jam. So biasanya 7 jam dah masuk zuhur. So kita agak subuh tu kita semayang, betul zuhur 7 jam, betul asar pula mungkin 3 jam 4 jam. Nabi kata ikut kadar. Itu ada hadisnya lah, jadi kita ikut kadar. Jadi ada juga ulama yang berpandangan bahawa panjang tu maknanya kesusahan. Macam kita setahun, tapi sebenarnya tak setahun, macam setahun. Jadi ada banyak pandangan. Ada yang pandang kata ini satu abad, yang ini zaman Britain Pack kan, American Pack, itu macam Imran Hussein.